oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menyandarkan al-insan pada satu kumpulan daripada masyarakat musyriki seperti Al-Walid ibn Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Sementara Abu Hayyan berkata, perkataan Al-As dan Al-Insan merupakan kata nama ismul jins yang menunjukkan pada jenis yang berbentuk umum. Kerana itu ia menerima pengecualian. Ya. Ini pendapat ulama-ulama tafsir dari para sahabat dan golongan-golongan selepasnya. Kenapa digunakan perkataan al-insan, al-as ada alif lam, al-insan ada alif lam, iaitu menunjukkan ma'rifah, ismul ma'rifah. Kenapa digunakan? Kenapa tak guna wa asrif tak, ataupun inna insana, digunakan ada alif lam, kerana ada ditujukan kepada al-as dan al-insan, dituju kepada golongan-golongan yang tertentu. Dan mungkin juga kerana nantinya ayat selepasnya akan ada pengecualian al-istisna, maka digunakan alif lam al-ma'rifah. Ini adalah berkaitan dengan bahasa. Kemudian Allah SWT mengecualikan beberapa kategori manusia daripada mendapat kerugian. Mereka adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, surah Azim. Maksudnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta berpesan agar menurut kebenaran dan berpesan agar sabar, ini menghadapi halangan. Ya, ayat 3 surah As. Sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian, kehilangan, hakisan dan kebinasaan, melainkan orang-orang yang menghimpunkan dalam dirinya dua ciri, iaitu beriman dengan Allah dan melakukan amal soleh. Mereka adalah orang-orang yang beruntung dan tidak rugi kerana mereka berbuat untuk akhirat. Kesibukan mengurus urusan keduniaan tidak melalaikan mereka daripada menunaikan tanggungjawab akhirat. Hati nurani mereka penuh keimanan, manakala panca indera mereka membuktikannya dengan amalan. Jadi orang beriman soleh ni sibuk macam mana pun tidak lupa pada ibadah. Itu dia tuan. Tapi berapa ramaikah manusia yang begitu? Sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan perkataan la fi khus, iaitu dalam kerugian, benar-benar dalam kerugian manusia ini. Manusia yang tertentu, sama dia tertentu, ataupun manusia secara keseluruhannya. Kenapa? Kerana kita melihat dalam kitab Tibyan fi Ulumul Quran karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, bahawa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah dalam Quran itu berbentuk umum sebenarnya kepada semua orang, bukan kepada golongan-golongan yang jadi sebab turunnya sesuatu ayat Al-Quran itu. Baik, begitu juga terkecuali orang-orang yang sentiasa memberi nasihat kepada orang lain dengan perkara yang pasti yang tidak dapat dinafikan lagi, iaitu beriman kepada Allah dan mengesahkannya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Itu dia, itu yang golongan ketiga. Mereka sentiasa berpesan-pesan atau memberi nasihat yang benar, yakni mengajak manusia ke arah jalan Allah SWT, meninggalkan perkara-perkara yang menjauhkan diri dari ketaatan pada Allah SWT. Sesungguhnya kebenaran berlawanan dengan kepalsuan. Kebenaran adalah merangkumi semua kebaikan dan segala perkara baik yang wajib dilakukan oleh seseorang. Kebaikan itu boleh juga ditarifkan sebagai patuh dan taat kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara haram. Jadi bil haq, maksud bil haq itu jelas disebut oleh pengarang kitab ini. Bila sebut kebenaran bil haq itu perkara yang benar, perkara yang perkara kebenaran, perkara al-haq, perkara al-haq, perkara kebenaran. Nabi SAW bersabda, qulil haqqa walau kana murra, katakanlah yang benar walaupun ianya pahit. Maksudnya ianya sukar diterima. Benda yang betul lah, benda yang benar. Orang yang berpesan, memberi nasihat yang benar, inilah mereka yang tidak rugi. Imam Ahmad Zamakhsyari berkata, kebenaran bermaksud semua kebaikan seperti mentauhidkan Allah
dan mentaatinya, mengikut kitab-kitab dan Rasul-Rasul, serta bersifat zuhud terhadap dunia dan suka kepada akhirat. Itu maksud kebaikan. Bil haq, itulah maksud dia. Seperti mana maksud Imam Zamakhsyari, ajak manusia mentauhidkan Allah, beriman dengan rukun-rukun iman, kemudian mengamalkan kehidupan yang sederhana, mencintai akhirat. Jadi ini adalah kebenaran yang disebut, seperti mana pendapat Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala. Seterusnya, orang-orang yang sentiasa memberi nasihat kepada orang lain agar bersabar di atas kewajipan-kewajipan yang ditentukan oleh Allah dan menjauhi maksiat, serta bersabar di atas ketentuan yang ditakdir Allah, serta malapetaka yang menimba. Jadi kesabaran, orang yang berpesan dengan kesabaran maknanya sentiasa menyabarkan manusia, sentiasa memberi nasihat-nasihat yang baik, memberi motivasi, menyabarkan, memberi kata-kata dorongan. Apabila seorang itu tertimpa musibah, kita menyabarkannya. Itu adalah watawassaw bis-sabr. Segala kesabaran itu termasuk ketabahan dalam melakukan ketaatan, menjauhi kemungkaran, menanggung musibah dan ketentuan-ketentuan Allah. Di samping sabar menghadapi kerenah orang yang diajak melakukan amal ma'ruf atau dilarang dari melakukan kemungkaran. Ini dia, antara yang dikatakan sebagai watawassaw bis sabr, sabar dalam memberi nasihat kepada manusia di hadapan itu. Sabar, kadang-kadang nasihat kita itu tak diterima dengan baik, seperti mana yang dihadapi oleh golongan tabligh. Mereka ni sabar dalam berdakwah, mereka ni boleh dimasukkan dalam golongan watawassaw bis sabr. Tak pernah mereka mengeluh, tak pernah mereka meleting, tak pernah mereka merintih, boleh berhadapan dengan dugaan-dugaan di hadapan. Sampai hari ini pun mereka sabar menghadapi dugaan yang ada. Mereka pernah dituduh menyebarkan wabak penyakit, tetapi mereka sabar, tidak pernah meleting, tak pernah marah-marah. Malah mereka merespon kepada seruan kerajaan untuk bersama-sama mencegah wabak COVID-19 ini daripada terus merebak. Wallahu alam. Maka akhir sekali ialah pedoman hidup dan hukum makam. Surah ini memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut. Walaupun manusia mungkin beruntung dari segi mengumpul harta dan kekayaan, namun sebenarnya mereka berada dalam kerugian sekiranya mereka tidak melakukan sesuatu amalan yang baik untuk kehidupan akhirat. Inilah pengajaran pertama surah Al-Asr. Kalau kita habis masa dengan dunia, nantinya kita akan rasa rugi kerana tidak berbuat sesuatu untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, Allah SWT bersumpah untuk menegaskan kehidupan di atas pada bila-bila masa atau waktu. Allah SWT bersumpah dengan masa. Justru ia menegaskan tentang pertukaran dan perubahan suatu keadaan. Dalam peredaran masa terdapat dalil tentang wujudnya Pencipta yang Maha Esa, juga wujud bukti keesaan, kesempurnaan kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya semakin ketara dari semasa ke semasa. Jadi itulah yang berlaku, tuan-tuan. Itulah kuasa Allah Ta'ala tentang masa. Berlaku perubahan macam-macam lah. Antara perubahan yang ditakuti oleh cendekiawan saintis dunia pada hari ini ialah perubahan iklim dan cuaca dunia, yang mana kata mereka perubahan-perubahan ini akan menyebabkan kesan yang negatif kepada kehidupan sebilangan manusia di atas muka bumi ini. Tapi itulah dia bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung dengan kedudukan bersumpah dengan masa, para ulama fiqh mengemukakan berbagai pendapat. Imam Malik berpendapat siapa yang bersumpah tidak akan bercakap dengan seseorang dalam tempoh masa ia bermaksud setahun, kerana setahun adalah tempoh masa yang paling lama menurut pendapat ulama, dengan tujuan untuk
menguatkan lagi makna sumpah.